dia disebut selepas pilihan raya 2013 ada tawaran daripada kerajaan pimpinan Najib supaya Datuk Seri menjadi Timbalan Perdana Menteri dan 4 orang ahli Parlimen PKR menjadi menteri, dan kata beliau perkara ini disahkan oleh Setiausaha Agong Saifuddin Nasution. Dan satu lagi, terdapat usaha untuk mengadakan pertemuan antara Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Anwar di Jakarta, dan perkara ini disahkan oleh Abdul Rahim Gaus, pegawai kader Datuk Seri. So, sejauh manakah perkara ini benar? Sebab benda ini dah dipublikkan di English, di The Malaysian Insider. So, benda ini melibatkan persepsi rakyat. So, sejauh manakah perkara ini kebenaran? Nak benar ke? Nak perkara ini benar ke tidak? Nak pengesahan daripada Datuk Seri. Adakah perkara ini memang berlaku? Saya tanya, you sokong atau tidak cadangan? Saya tak sokong. Saya tak sokong perkara itu. Saya harap benda itu, sebenarnya tujuan saya nak kata respect dan tanya sebab Datuk Seri menolak tawaran itu. Okey, terima kasih. Baik, ini dia kadang-kadang perbincangan ni, kalau perbincangan atau usaha bercakap secara dengan maksud untuk menghormati semangat kerahsiaannya, maka saya juga harus hormat. Tetapi kalau perkara ini didedah oleh Pak Yusof Kala yang juga bicara, maka terpaksa kita nafikan. Pertama, memang ada usaha untuk mempertemukan saya dengan Datuk Najib di Jakarta. Saya tidak menentang. Cuma saya kata, buat apa nak jumpa sulit-sulit di Jakarta? Jumpa di Kuala Lumpur lah. Dan tak ada salah untuk Perdana Menteri jumpa Ketua Pembangkang. Ya? Jadi saya bagi tahu, lebih baik buat cara transparan dan cara telus. Ya? Jadi tidak menimbulkan kebimbangan orang. Tak jawab apa dan sebagainya. Oh, tapi dia kata bila kita bincang, Pak ni jangan cerita. Jadi okey lah. Ini selalu understandingnya ada baik. Jadi oleh faktanya saya tak jumpa. Yang keduanya, ada katanya hura-hura saya di Pelabuhan menjadi TPM dan Pak Menteri Keadilan. Tak ada cara resmi. Tapi kalau ada pun kita dah tolak. Kita tidak bersedia untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional karena isu yang diberi oleh rakyat, mandat rakyat 51% ingat, bukan jabatan keadilan pasti AP. Jadi kita muafakat kita sebagai tim kekal. Apakah kita tidak boleh berunding? Boleh. Tak boleh bekerjasama? Boleh. Untuk apa? Untuk jawatan? No. Untuk projek? Tengoklah kalau dapat projek besar. Untuk projek pun no. Yang perlu apa? Untuk policy. Apakah kita nak jamin pilihan raya SPR bersih? Apakah media harus terbuka? Apakah boleh kita pastikan kontrak diluluskan cara yang lebih telus dan pembaziran dan rasuah itu dikawal? Apakah jenayah dapat dikawal? Itu hal yang patut kita bincang. Bukan saja perlu ataupun saya tunggu perlawan, tak. Saya minta kalau boleh besok Datuk Najib, Zahid, Hamidi kata kita bincang pasal jenayah. Saya besok PC sidang media saya nak sebut pasal itu. Saya dah buat tawaran terbuka akan kerjasama dengan pihak polis dan Kementerian Dalam Negeri dalam isu pembentarasan jenayah yang begitu meluaskan. Jadi jawapannya ada tafsiran itu betul, cuma nak kalau kata apakah ada pelawaan direct bersama itu nanti tak ada. Apakah ada sebab lain. Tapi adakah saya pandang serius? Tak. Apakah saya sombong? Tak. Saya cuma mengatakan saya sedia runding dengan siapa saja soal dasar dan prinsip, tapi saya akan pertahankan Pakatan Rakyat dan saya akan tetap menghormati suara rakyat yang menuntut perubahan. Ya, next.
Dia tak boleh Oh, hilang nak. pelan-pelan. Tak begitu fokus kat dia boleh. Kita nak 3 orang je lagi. Okey. Kita combine sekali 3 orang. Last. Ya. Okey. Diri sana. Assalamualaikum Tok Sri. Adib sini. Tok Sri, saya ada 2. Oh, saya hairstyle hang tukar tak kenal. Satu cadangan, satu soalan. Ya. Cadangan pertama, saya harapkan Datuk Sri Bila tukar hairstyle bila? belum bosan. Cadangan pertama, saya harap Cik Datuk Sri bawa satu isu tentang cukai pendapatan untuk golongan orang muda lah. Di mana hujung tahun bila orang bekerja di sektor swasta dapat bonus, hampir separuh daripada bonus kita tempat kerajaan tarik. So yang tinggal hanyalah separuh bonus saja. Jadi minta Datuk Seri bawa isu ni untuk kurangkan cukai pendapatan kepada golongan muda lah, sebab kita dah dibeban dengan kereta PTPTN lagi. Satu lagi soalan, saya nak ambil sejarah yang lepas lah, soalan mengungkit mana Datuk Seri daripada ABIM dulu, kenapa pilih UMNO sedangkan Datuk Seri tahu UMNO tu parti macam mana, dan kenapa tidak pilih parti PAS? Saya harap Datuk Seri boleh terangkan secara sebenar-benarnya. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Amin. Nak tanya soalan mengenai GST dan AES yang bakal dilaksanakan oleh Malaysia Nasional. Datuk Seri. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Izzat. Sri, yes, for what happens in Egypt, you can see innocent civilians being killed by military coup. Okay, and on another point, we heard that the Islamists, Mursi itself, we heard one boss said that Islamists can really govern well. On the context of Malaysia itself, what happened on current PRU, like PAS, Friends and Party PAS in Kedah and Terengganu in 2004 have been took over by BNN government. So, and progressive people in like Musa, Khalid Samad, their voice is not quite heard in PAS, Friends and Party. So, what's your opinion on the situation? Based on your point of view, as for this, you have foundation on Abdi himself. So yeah. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Syafiqah. Ramai orang cakap Datuk Seri ada banyak rumah. Ada yang cakap 7 juta kat Amerika semua. So soalan saya kat sini, Datuk Seri ada berapa banyak buah rumah sebenarnya? Terima kasih Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Afiqah. Soalan saya, seperti yang kita tahu, dalam PRU 13 kita gagal memperoleh undi daripada masyarakat luar bandar. Apakah rancangan pihak Pakatan untuk membenahi undi luar bandar dalam hari PRU ke-14? Soalan yang saya kedua, bagaimana Datuk semasa zaman mahasiswa dulu mampu untuk memobilasi mahasiswa untuk bersama-sama dengan isu rakyat, supaya seperti yang kita tahu, mahasiswa zaman sekarang kurang ada rasa sense of belonging kepada negara sendiri. Itu saja je. Biar saya jawab 7 soalan ni kami briefly lah. Dia bertanya soal cukai pendapatan. Dia cukai pendapatan pengalaman saya sebagai keuangan itu tidak harus membebankan. Ya. Jadi kalau kita tengok sekarang ni cukai pendapatan yang graduate sebenarnya, itu tak kira yang tak graduate pun masalah juga ya. Itu kalau gajinya sekitar 1,800 sampai 2,200 sampai 500 ringgit ya. Dia tengok hutang sewa rumah, kereta, hutang PT-PT ya, itu telah mengambil major chunk. Dan kalau ini harus diambil kira dalam isu cukai pendapatan, harus dianggap sebagai potongan ya, untuk tidak dibebankan dengan cukai pendapatan.
tentu saya kalau saya dijamin review kerana juga pendapatan dia tidak boleh punitive, tidak boleh membebankan. Yang kaya progressive taxation, yang kaya bayar lebih, yang rendah itu kita kecualikan. Soalan masa APIM tahun 82, kenapa saya pilih UMNO? Saya pilih UMNO pada 82 sebab UMNO pada masa itu tak teruk macam sekarang. Dan betul, saya cakap betul. Dan Mahathir mengambil alih 81. Dan saya di dalam PAS, kawan saya rapat. Saya masa itu saya hormat Datuk Asri, sahabat baik saya, Datuk Yusuf, Datuk Fadil Noh. Fadil Noh memang macam saya anggap macam abang saya sendiri. Ya. Memang rapat, dia aktif dalam musrah dan dia dalam perjuangan lama dengan saya. Memang saya intim dengan dia. Tetapi saya ambil perkiraan bahawa kefahaman masyarakat, realiti masyarakat di Malaysia, dan juga wujud masyarakat bukan Islam, itu bagi saya dengan pengalaman saya sebagai pemimpin mahasiswa dalam majlis belia, sedikit sebanyak international exposure Islam dan bukan Islam, saya rasa lebih baik saya anggap berperanan dalam UMNO pada ketika itu. Dan memang saya diterima oleh UMNO dengan baik. Dalam masa beberapa bulan saya boleh menang Ketua Pemuda UMNO, mengalahkan Ketua Pemuda yang ada pada masa itu, Datuk Suhaimi Haji Kamarudin. Kemudian Syed Hamid Albar, khabar saya, dia kalah teruk masa itu. Itu dia marah sampai sekarang. Lepas itu naik presiden. Kemudian menang timbalan presiden. Ya. Bila dah dekat presiden, coba ya, itu kita rajang masuk penjara. Tapi tak apalah, saya ada no regrets. Bagi saya pengalaman itu bawa perubahan. Tetapi bila kita dah nampak kita nak bawa, sudah boleh baca Gelombang Kebangkitan Asia. Itu saya tulis bukan masa saya dah keluar. Saya tulis masa saya dalam kerajaan. Coba bayangkan pemikiran macam itu dengan pemikiran UMNO sekarang. Tegas menentang rasuah, kuat pertahankan nilai murni, termasuk tentang budaya, kecemarangan ilmu. Ya. Sudah bayangkan pandangan saya sebagai pemimpin UMNO dalam Gelombang Kebangkitan Asia dengan pemimpin UMNO sekarang. Sekarang orang kata UMNO dulu lain dan segala macam. Itu saya tulis semasa saya at the height of power, sama ada timbalan Perdana Menteri atau pemangku Perdana Menteri. Saya tak berganjak soal independence of the judiciary, rule of law, saya tidak tahu langsung. Dan bila saya tulis gitu, saya tahu masalah seperti itu sekarang, masa itu. Sebab itu banyak orang yang dalam klik macam Mahathir, Daim cukup benci saya bila saya keluarkan Asian Renaissance. Kan dia kata ini mencabar semua nilai UMNO. Saya katakan, saya faham UMNO sejak Datuk Wan Jaafar. Dia tidak menentang kebebasan. Dia tidak perlu rasuah. Dia tidak harus perkayakan 2-3 kerat manusia. Saya jadi Menteri Kewangan. Sebelum itu Tun Naim, bila ada saham dia beri siapa? Tajuddin Ramli kepada Halim Sa'ad. Dia ambil. Jadi dia sekarang one of the richest Malays. Saya ambil jadi Menteri Kewangan. Saya bagi siapa? Tabung Haji. Yang peruntukan Bumi Putra, Tabung Haji. MARA, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Koperasi Polis. Bagi banyak auto polis, lepas itu dipukul kita. Dan koperasi-koperasi, ya, PNB. Lepas itu Tan Sri Khalid Ibrahim, itu kawan baik saya. Sebab dia tahu masa di PNB itu, saya dapat saham penyenarai Bumi Putra itu. Ya. Lepas masa Daim, dia bagi je kawan-kawan. Sebab dia kata kalau bagi ke orang kampung, bagi dia, ya hilang semua. Jadi bagilah kawan-kawan dia. Siapa? Ramli, Halim Sa'ad. Geng-geng macam sekarang, projek kepada siapa? Saya Mokhtar. Ini rekod. Jadi bagi saya tak boleh kata terlepas pada semua kesalahan kerana saya dalam sistem itu. Tapi saya memangku Menteri Dalam Negeri. Ada seorang saya tahan